Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 62. Surat 62, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang pertama. Bab yang pertama pada menyatakan taubat. Bab yang pertama daripada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kepujian. Bab yang pertama daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian yang wajib kita pakai dan isi di dalam hati kita. Sifat kepujian yang 10. Jadi ini bab yang pertama daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian, pada menyatakan taubah. Pada menyatakan taubah, yang mana dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, sebagaimana kita maklum, dia ada 3 kitab. Kitab yang pertama pada membicarakan berkaitan dengan 7 anggota zahir. Kitab yang kedua pada menyatakan 10 sifat kecelaan pada syarak. Sekarang masuk kepada kitab yang ketiga pada menyatakan 10 sifat kepujian. Kemudian 10 sifat kepujian dimulai dengan sifat pujian yang pertama adalah taubah. Ini susunan dalam kitab. Sebab nak membicarakan berkaitan dengan taubah ini, taubah daripada segala dosa. Taubah daripada segala dosa, kemudian mengerjakan segala suruhan. Taubah daripada segala dosa ni, yang pertamanya ada ilmu. Apa dosa kitanya? Sebab itulah syarat utama taubah adalah ilmu. Man la yutlibal ilm falaysa bitaib. Sesiapa yang tidak belajar ilmu, maka tidak di kalangan orang yang bertaubah. Sebab syarat utama taubah adalah ilmu. Sebab itulah dalam kitab Minhajul Abidin, didatangkan 7 aqabah, didatangkan 7 bonggok, 7 peringkat. Yang mana aqabah yang pertama adalah aqabatul ilmi, barulah disusuli dengan aqabah yang kedua, aqabatut taubah. Sebab tanpa ilmu tidak ada taubah. Taubah daripada segala dosa. Apa dosanya? Dosa dulu tak semayang, itu saja dosanya. Dosa yang paling besar bukan dosa tak semayang, bukan dosa meninggalkan puasa. Dosa yang paling besar adalah dosa akidah. Berpegang dengan akidah yang terpesong,
itu dosa yang lebih besar daripada dosa besar meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, dosa besar berjudi, minum arak, berzina. Dosa besar akidah tu yang paling besar sekali. Hak dosa besar akidah yang tak hukum kafir lah. Kalau akidah yang salah, hak kafir ijma' ulama tu tak ada cerita dah lah. Tu kena bertaubah kembali, kemudian kena mulai keimanan kembali. Sebab terdahulunya tidak sah iman, kafir di sisi Allah, kafir ijma' ulama. Hak pegangan yang berdosa besar ni, pegangan yang masih lagi dihukumkan sah iman, tidak dihukumkan kafir, tapi pegangan tu dosa besar. Itu taubah daripada dosa besar pegangan. Adapun kalau pegangan tu tidak sah, pegangan yang tidak sah iman, pegangan yang kafir ijma' ulama, bertaubahnya dengan kembali beriman, dengan kembali beriman dan berakidah dengan akidah yang sebenar. Jadi manakah dosa besar akidah, manakah akidah ahli sunnah wal jamaah? Ilmu tu syarat dia. Syarat taubah adalah ilmu. Dimulai dengan ilmu tauhid, disusuli dengan ilmu fiqh. Mengaji bab ilmu fiqh. Apakah kesalahan kita pada zahir? Tinggal sembahyang, itu kesalahan dosa besar. Sembahyang tanpa ilmu, itu kesalahan dosa besar. Sembahyang yang tidak sah, itu kena qada kembali, itu kesalahan yang besar. Itu balik kepada ilmu, nak bertaubah daripada dosa besar. Hak bab fiqh pula. Sebab bersembahyang ni perintah agama, mendirikan sembahyang ni perintah agama. Sembahyang yang sebenarnya macam mana? Balik kepada ilmu. Bukan sembahyang ada tradisi, buat suka-suka sendiri. Itu bukan sembahyang, itu bukan taubah. Kemudian nanti dia akan bicaralah, tapi ringkas dalam kitab kita ni, berkaitan dengan taubah daripada meninggalkan kefarduan. Dia ringkas dalam kitab kita ni, berkaitan dengan meninggalkan kefarduan sembahyang. Sama juga dalam kitab Minhajul Abidin, diringkas saja membicarakan berkaitan dengan taubah daripada dosa besar meninggalkan sembahyang. Kena qada kembali. Macam mana cara nak qada? Itu boleh balik kepada kitab Fathul Mu'in kita lepas isyak tu. Tapi pembicaraan bab qada sembahyang dan kitab Fathul Mu'innya di muka surat awal. Di muka surat awal ada bicara berkaitan dengan qada sembahyang, dia dibicarakan. Sebab ni balik pada ilmu, macam mana nak qada sembahyang. Sebab saya terjumpa orang tua yang sentiasa qada sembahyang. Masa sembahyang qada tu, anak dia kata, Allah lah, nak boleh ke berdiri, nak boleh ke duduk. Tua dah, 80-an dah, nak berdiri payah je, bunyi lutut-lutut. Nak duduk payah je, sentiasa qada sembahyang. Kenapa pula seumpama tu? Adakah orang tua tu dulu tinggal sembahyang, dia tanya belaka dah orang hak kenal mak dia, tak pernah tinggal apa sembahyang. Lepas tu kenapa qada sembahyang tak pernah tinggal? Kenapa qada sembahyang walau tak pernah tinggal sembahyang? Kita qada sembahyang yang tak pernah kita tinggal sembahyang, haram serta tidak sah. Siapa ajar seumpama tu? Maknanya anak dia kata, anak ni tak tahulah maknya masa muda macam mana, anak kemudian kan. Mana tanya dah orang yang kenal tu, adik-beradik mak, orang yang kenal mak tak pernah tinggal sembahyang. Lepas tu kenapa qada? Ini salah belaka lah ni. Tak pernah tinggal sembahyang pergi qada. Hak tinggal sembahyang terang-terang tak boleh qada. Ni nyakit belaka ni. Hak memang tinggal sembahyang, oh kalau ke gitu gok dia kata,
hak macam ustaz tu mengajar, bila kita boleh semai sunat bila apa? Semai qada banyak mana tak semayang lagi. Lepas tu apa? Kita nak main sunat apa? Main fardu pun tak selesai. Ni kalau laju tu perkataan kasar. Apa? Banyak cantik. Gitu dah. Tu tak kasar tu dah. Banyak cantik. Tu fikir semayang sunat. Semayang fardu pun tak cukup. Banyak cantik gitu dah. Allah. Hak tak tinggal semayang lagi qada. Tua dah pergi qada, siapa ajar gitu. Hak memang tinggal semayang, qada siapa tak mau belajar dah. Oh belajar, tak masuk kelas. Berapa? Kalau ikut orang tu, bila kita boleh main sunat? Jenis peseng gitu. Tapi balik kepada ilmu. Balik pada ilmu molek. Kemudian nak membicarakan bab taubah dalam kitab Pernah Bagi Hati ni, dimulai dahulu pembicaraan 10 sifat kecelaan. Bertaubah daripada 10 sifat kecelaan. Ini susunan kitab. Belajar ilmu tauhid, pegangan yang terpesong, wajib taubah segera dan berpegang dengan akidah sebenar. Pegangan terpesong, balik pada ilmu. Berpegang dengan akidah sebenar, balik pada ilmu. Bertaubah daripada dosa besar, meninggalkan semayang, maka nak bersemayang, balik pada ilmu. Dosa besar kerana mengekali jahil fardu ain dalam bab semayang, kena taubah tu pula. Nak pergi kepada taubah daripada maksiat batin tasawuf pula. Jadi kita Pernah Bagi Hati mulai pembicaraan 10 sifat kecelaan, barulah bicara berkaitan dengan taubah segala dosa, termasuk dosa-dosa besar daripada sifat-sifat mazmumah. Ini susunan dia. Tapi yang kita duk belajar ilmu tauhid ke ilmu fiqh ke ilmu tasawuf ke, kita belajarnya serentak. Dalam kita belajar itulah kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita belajar itulah di antara taubah yang besar bagi kita. Kita belajar tu adalah taubah yang besar bagi kita. Syarat utama taubah adalah ilmu, belajar fardu ain. Yang kita duk belajar itulah taubah. Taubah mana ni? Yang pertama, taubah daripada dosa besar, mengekali jahil fardu ain. Dosa besar mengekali jahil fardu ain ni, malaikat catat bermula daripada umur baligh. Dosa besar mengekali jahil fardu ain, bukan dosa kecil. Jadi belajar ni lah rukun taubah daripada dosa besar mengekali jahil fardu ain. Dan belajar ni kita pun tahulah mana pegangan yang terpesong, mana pegangan yang sebenar. Kita pun bertaubah daripada pegangan terpesong. Macam mana semayang yang sebenar, macam mana semayang hak tidak mencukupi syarat rukun, kita bertaubah daripada semayang tidak sebenar. Kemudian manakah sifat-sifat kecelaan dalam kita belajar, kita pun bertaubah daripada dosa besar, sifat-sifat kecelaan, riya, ujub, takabur dan hasad. Jadi belajar inilah taubah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Belajar mana? Belajar fardu ain. Belajar fardu ain untuk melepaskan permulaannya daripada dosa besar jahil fardu ain. Bila kita belajar, Allah pegangan seumpama tu salah, menyesalnya kita kenapa selama ni berpegang dengan akidah yang terpesong. Kita bertaubah dengan Allah, minta ampun dengan Allah, dan kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila taubah ni dalam belajar ni lah, dalam belajar ni lah kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang nak bertaubah dah ni, saya nak bertaubah dah ni, beritahu kepada saya nak buat apa. Yang pertama kena beritahu, awak kena belajar fardu ain.
adakah saya kena sembahyang sunat taubah ke sebelum tidur? Adakah saya kena bangun malam-malam ke menangis minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala? Sembahyang sunat taubah lah sebelum tidur, tapi di siang hari tu belajar ilmu fardu ain. Bangun malam lah minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi siang hari tu belajar fardu ain. Kalau siang hari tu fardu ain tak belajar, sembahyang sunat taubah, jawapannya banyak cantik lah. Bangun malam nak menangis, menangis apa? Sebab mengakali dosa besar, jahil fardu ain, mereka tak ada dosa besar, minta ampun apa? Yang beratnya berpegang dengan akidah yang terpesong, minta ampun menangis. Minta ampun menangis buat apa? Di saat yang sama berpegang dengan akidah yang dah besar. Ni jadi bahan gelak ketahu syaitan. Sebelum tidur nak sembahyang sunat taubah, sembahyang. Nak bangun malam minta ampun, bangun. Tapi siang hari kena belajar fardu ain molek. Belajar fardu ain molek. Bangunlah menangis di waktu malam kerana menyesali terdahulunya jahil fardu ain, menyesali terdahulunya berpegang dengan akidah yang sesat, menyesali kerana dahulunya sembahyang tak betul, menyesali dahulunya riya, ujub, takabur, hasad, dosa besar belaka yang mewajibkan neraka jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah malam menangis. Tapi kena nasihat yang pertama, belajar fardu ain. Belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu yang pertama, barulah pergi kepada taubah. Dan belajar tu sendiri adalah taubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubah dengan bahawa kembali daripada jauh daripada Allah kepada menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubah ni kembali daripada jauh daripada Allah kepada hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna taubah. Dia dalam kitab ni tak sebutlah apakah makna taubah. Di taubah ni taba yatubu taubatan. Dari segi lughahnya dengan makna ar-ruju', kembali. Itu segi bahasa Arab lah. Dari segi istilah syarak, taubah ni ar-ruju' minal bu'di anillah ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Itu makna taubah, kembali daripada jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali daripada jauh daripada Allah dengan jahil fardu ain, dengan pegangan yang terpesong, dengan tidak sembahyang, dengan sembahyang tanpa ilmu, jauh daripada Allah dengan riya, ujub, takabur, kembali kepada menghampirkan diri kepada Allah dengan berpegang dengan akidah yang sebenar, dengan sembahyang yang sebenar, dengan bersifat-sifat yang baik. Itu kembali menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taubah. Kembali daripada jauh daripada Allah kepada menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna taubah. Ketahui olehmu bahawasanya taubah itu, dia tidak datangkan takrifan taubah. Dia cuma pergi kepada kedudukan taubah itu. Ketahui olehmu bahawasanya taubah itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirah. Permulaan jalan. Taubah ni permulaan jalan. Jalan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permulaan jalan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan bagi sekalian yang menjalankan akan jalan akhirah, yang menjalani salik akan jalan akhirah. Ini permulaan dia. Permulaannya adalah taubah. Tu permulaan jalan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak berjalan ni lah
Ianya adalah berdasarkan kepada ilmu. Nak berjalan akan jalan akhirah, ilmu lah. Apa jalan akhirah? Agama. Itu jalan akhirah. Agama tu apa? Islam, iman dan ihsan. Itu jalan akhirah. Sumber agamanya apa? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan akhirah. Jadi nak berjalan kepada jalan akhirah, apa jalan dianya? Ilmu. Agama, Islam, iman dan ihsan. Jadi taubah ni permulaan jalan. Tanpa taubah tak ada jalan. Ini bicara bab permulaan ni. Salik yang berjalan untuk taqarrub ilallah, itu satu peringkat yang lain pula ni. Ini bicara yang menjalani akan jalan akhirah, untuk menjalani jalan akhirah. Jalan akhirah ni beriman dan beramal soleh. Jalan akhirah ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman balik pada ilmu tauhid, beramal soleh balik pada ilmu fadha'il fiqh dan tasawuf. Itulah dia jalan akhirah, beriman dan beramal soleh. Jalan akhir ni jalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Itu dah baca sama tu kan? Siapa orang yang bertakwa? Takwa ni jalan akhirah. Siapa orang takwa? Orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, barzah akhirah gaib, qada qada gaib. Semua tu gaib belaka. Qada qada gaib. Zahirnya hak kita belaka, baik ke jahat ke, hak kita belaka zahirnya. Seseorang memilih dan melakukan perkara baik, seseorang memilih dan melakukan perkara jahat. Kufur tu seseorang yang memilih dan melakukan kekufuran. Maksiat tu seseorang yang memilih sendiri dan seseorang yang melakukan perkara maksiat sendiri. Zahirnya begitu, tapi hakikatnya qada qadar, itu gaib. Beriman kepada gaib, baik ke jahat ke, qada qadar belaka. Itu orang yang bertakwa. Berpegang perkara baik dia qada qadar, perkara jahat bukan qada qadar, tu balik awal lalu dah tu. Tak ada dah tu. Tak ada jalan akhirah, tak ada. Tak ada jalan akhirah. Jadi permulaan jalan akhir ni kena bertaubah. Taubah tu balik kepada hak ilmu untuk menjadi orang beriman dan beramal soleh, untuk jadi orang yang bertakwa. Dan mereka yang mendirikan sembahyang, mereka yang mendirikan sembahyang, bukan mereka yang sembahyang, mereka yang mendirikan sembahyang. Jadi taubat ni permulaan jalan bagi orang yang sekalian yang menjalani akan jalan akhirah. Dan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Anak kunci miftah bagi tuah sekalian murid. Murid ni orang yang berkehendak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid ni orang yang berkehendak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salik ni orang yang sudah berjalan kepada jalan akhirah. Wasilun orang yang sudah sampai kepada taqarrub ilallah. Dia ada peringkat dia. Jadi permulaan jalan bagi orang salik adalah taubah. Anak kunci bagi tuah sekalian murid adalah taubah. Tak ada taubah, tak ada jalan akhirah. Tak ada taubah, tak ada orang yang murid, orang yang menghendaki menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghendaki, orang yang mahu
Nak jalan akhirah, anak kuncinya apa? Anak kuncinya taubah. Tanpa taubah tak ada hak jalan akhirah. Bukan orang yang nak jalan akhirah. Murid ni orang yang nak berjalan akhirah. Orang panggil murid. Anak kuncinya apa? Anak kuncinya taubah. Syarat utama taubahnya apa? Ilmu. Kita nak akhirat. Kita nak akhirat, nak dapat untung akhirah, nak dapat tuah pada hari akhirah, nak dapat balasan baik pada hari akhirah. Anak kuncinya ada kedah. Anak kuncinya taubah. Syarat utama taubah adalah ilmu. Ada. Orang nak belaka, murid belaka. Murid ni orang yang nak berjalan akan jalan akhirah. Orang nak jalan-jalan agama, nak belaka. Kita nak berjalan agama, kita nak bawa keluarga kita pada jalan agama, kita nak bawa keluarga kita pada jalan agama, kita nak kepada jalan agama. Anak kuncinya apa? Taubah. Syarat apa taubahnya? Ilmu. Tanpa taubah yang dimulai dengan ilmu, tak ada permulaan jalan untuk jalan akhirah. Tak ada tuah. Orang nak agama beruntung, tak ada untungnya. Tanpa bertaubah, tanpa dimulai dengan ilmu, syarat utama taubah. Kita dalam belajar ni, kita belajar fardu ain, kita sentiasa perbetulkan diri kita. Kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar satunya, jumpa salah kita, belajar laginya salah kita. Kita segera bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang hok belajar fardu ain ni tak sempatlah nak tilik orang. Sebab apa? Hak kita belaka. Hak kita belaka. Hak kita lagi, hak keluarga kita lagi, anak bini kita lagi. Kita nak menjalani jalan akhirah. Kita nak dapat keuntungan akhirah. Taubahnya mana? Nak taubah ilmunya di mana? Ilmunya di mana? Kalau kita bicara hak berkaitan dengan hak kita tak pernah bagi hati ni, nak taubah dia bersifat kecelaan yang 10. Ilmunya mana? Nak taubah daripada dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa perut, dosa faraj, dosa tangan dan kaki. Hak di permulaan kitab bagi hati ni, nak taubahnya macam tak belajar. Ni. Sebab itulah bicara bab hak anggota zahir yang 7, bicara bab sifat kecelaan yang 10, bicara bab taubah. Bicara bab taubah. Tapi sebelum bicara bab ilmu tasawuf ni, bicara fiqh. Bab semayang contohnya. Sebelum bicara bab semayang, bicara bab taubah, bicara bab tauhid, bab akidah. Ini susunan, kita jangan salah faham. Kita belajar serentak. Susunan dia begitu. Jangan pergi ada orang dia saja je. Dia buat saja nak. Yelah, ada masalah lah tu. Maknanya sebelum pandai sifat 20, jangan belajar lagi bab semayang. Ada ustaz ngajar gitu dia kata. Duk tekan sifat 20, sifat 20. Itu ilmu yang pertama. Jadi kita dah belajar lagi bab semayang. Apa? Dah sifat 20 tak pandai lagi. Saya belajar lagi bab semayang. Orang buat ceritanya, tak belajar bab semayang macam mana lah. Banyak kelas kita ajar bab semayang. Tak belajar bab semayang macam mana. Bukan saya ajar kelas tu sifat 20 belaka. Banyak kelas bab semayang. Kenapa tak belajar bab semayangnya? Lepas tu bab ilmu tasawuf, tak apa kena belajarlah ilmu tasawuf. Tapi ilmu yang pertama, ilmu tauhid. Itu susunan dia. Jadi saja je lah dia ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya sifat 20 tak diajari.
Duk ajak tinggi-tinggi, hak makom-makom je. Sifat 20. Sifat 20 hafal-hafal je. Rekah-rekah je. Kasar-kasar je sifat 20. Hafal-hafal. Rekah-rekah. Kasar-kasar. Hafal-hafal apa sifat 20. Ambil zikir tarekah, sifat 20 akan masuk dalam hati. Oh, gitu jalan dia. Hati dia susah hati tu. Bila duk tekan bab sifat 20 susah hati. Oh, jadi maknanya selagi tak pandai sifat 20 tak boleh belajar bab semayang, tak boleh belajar bab tasawuf. Siapa yang ajar gitu? Dan tu tauhid dulu, susunan dia begitulah. Tauhid dululah susunan dia. Allazina amanu dahulu wa amilus solihat. Tu ayat Al-Quran. Beriman dan beramal soleh. Tanpa iman, amal soleh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu, tak semayang lagi lah kitanya. Selagi iman kita tak sah. Oh, payah nak cerita kadang-kadang. Payah nak cerita. Dia ada sebab lain. Dia ada sebab lain, payah nak cerita lah. Di taubah permulaan jalan bagi sila orang yang menjalani akan jalan akhirah. Dan anak kunci bagi tuah ni beruntung sekalian murid, sekalian orang yang berkehendak kepada jalan akhirah, yang berkehendak kepada taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahawasanya taubah itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa, sekalipun dosa kecil. Dan bahawasanya taubah itu wajib ia dengan bersegera. Taubah wajib ijma' ulama'. Kemudian wajib bersegera. Satunya wajib bertaubah, satu laginya taubah tu wajib bersegera. Di depan tu, dan melambatkan taubah itu satu dosa yang lain pula, sekalipun berpuluh-puluh tahun. Sekarang bertaubah tu wajib ijma' ulama'. Kemudian taubah ni wajib bersegera. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula. Dosa, contoh. Dosa tinggal semayang, satu dosa. Tinggal semayang, satu dosa. Kemudian apabila tidak segera bertaubat, maka satu dosa yang lain pula. Satu dosa yang lain pula. Ada ni. Apabila bertaubah kemudian daripada dosa kerana meninggalkan semayang, dia kena ada dua taubah. Dia akan cerita di bawah tu. Satunya taubah daripada dosa tinggal semayang, satunya taubah daripada dosa melengahkan taubah. Dosa lain situ. Ada ni. Dosa lain. Satu dosa yang lain. Maka dosa tu akan yatadha'afu, dia panggil. Akan berkembang ke apa? Akan satu dosa lah, satu dosa. Tapi dosa tu akan jadi besar. Tak kena gaya, besar bunga daripada pokok. Hak pokoknya tinggal semayang. Kemudian melambatkan taubah satu dosa yang lain. Satu dosa je. Bukan banyak dosa, satu. Tapi dosa tu akan jadi besar. Atau kita kata tu besar bunga daripada pokok. Jadi bertabah dia dosa besar kerana tinggal semayang, tu pokok dia. Kena bertabah dia dosa besar daripada satu dosa kerana melambatkan taubah. Puluh-puluh tahun ni melambatkan taubah ni. Dia tinggal semayang, satu dosa besar. Dosa besar tak berkembang dah. Dosa besar tak berkembang dah.
Tapi dosa besar tinggal semayang tidak akan jadi kurang dengan sebarang amal ibadah. Dosa besar ijma' ulama wajib bertaubat. Amal ibadah tidak akan mengkifaratkan dosa besar. Jadi dosa besar tinggal semayang ni tidak akan diampuni melainkan wajib ijma' ulama bertaubat. Lepas daripada tu dia semayang dak tinggal dah. Puasa dia dak tinggal dah. Dia pergi Mekah dah mengerjakan haji umrah yang wajib. Tapi dosa besar tinggal semayang dia tidak bertaubat. Tidak akan diampuni dosa besar dengan sebarang amal ibadah melainkan ijma' ulama wajib bertaubat. Ini bicara tuntutan atas kita. Ni bicara tuntutan atas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar mana dosa sekalipun, selagi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh mengampuni kepada siapa yang Allah Taala kehendak walaupun tanpa taubat. Itu di sisi Allah. Kita bicara tuntutan atas kita. Ijma' ulama wajib atas kita bertaubat dari dosa yang besar. Dosa yang besar tidak akan diampuni dengan amal ibadah kita. Tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala boleh mengampuni sebesar-besar dosa sekalipun. Allah boleh mengampuni melainkan dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah boleh mengampuni walaupun kita tidak pernah bertaubat. Itu di sisi Allah. Ini kita bicara tuntutan atas kita. Ijma' ulama wajib bertaubat dari dosa besar tidak akan diampuni dengan sebarang amal ibadah. Tapi dosa besar tu begitulah. Ada ni nak cerita macam mana ni? Dosa besar tinggal satu semayang. Begitulah dosa besarnya. Tak akan berkembang dah. Tapi dosa melengahkan taubat tu akan berkembang. Berpuluh-puluh tahun akan berkembang. Dosa tinggal semayang tu kekal. Tidak akan berkembang dan tidak akan berkurang tanpa bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kerana melambatkan taubat tu akan apa? Akan kembung ke apa? Akan ni. Tapi satu dosa. Untuk satu dosa kerana melambatkan taubat. Dosa lain pula. Kerana melambatkan taubat dosa lain, satu dosa yang lain pula. Ni bicara bab dosa ni. Jadi wajib bertaubat ijma' ulama, kan wajib bertaubat dengan bersegera. Wajib bertaubat dengan bersegera. Taubah wajib ijma' ulama dengan perintah Al-Quranul Karim. Ayat di bawah tu, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubah oleh kamu kepada Allah. Tengok. Itu perintah Al-Quran. Maka taubah wajib ijma' ulama. Sama dengan aqimus salah, diri oleh kamu akan semayang. Itu perintah Al-Quran. Ijma' ulama, semayang tu wajib. Falyasumhu, makalah berpuasa oleh kamu. Ijma' ulama, puasa tu wajib. Wa tubu ilallah, dan bertabah oleh kamu kepada Allah. Itu perintah Al-Quran. Ijma' ulama, taubah tu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu pun perintah Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai taubah yang nasuha, taubah yang sebenar-benar. Jadi taubah wajib ijma' ulama dengan bersegera. Satu lagi, dengan bersegera. Dia kalau kita faham poin bersegera tu, lah taubah wajib ijma' ulama, bersegera. Bersegera tu, bila taubah wajib ijma' ulama, kemudian wajib bersegera. Menyempurnakan rukun taubah pun wajib bersegera. Tu panjang bicara di awal kitab Fathul Mu'in tu. Hak berkaitan dengan qada sembahyang wajib bersegera.
Hak dalam kitab Fathul Mu'in kita. Tapi lama dah tu. Hak di awal kitab tu. Kemungkinan nanti siapa di pembicaraan taubah daripada tinggal ke farduan tu, mungkinlah saya ambil sikit lah dalam kitab Fathul Mu'in tu, pada kitab Fathul Mu'in. Sebab kita nak bertaubah kena tahu dia punya rukun taubahnya. Satu-satulah, satu-satu. Apa dia rukun taubah? Syarat utama taubah ilmu. Apa dia rukun taubah? Kena satu-satu. Ini hak fardu ain kepada kita belaka ni. Kemudian taubah ini adalah sifat mahmudah yang pertama. Taubah dia panggil ketaatan batin. Jelas kan? Taubah adalah ketaatan batin. Ni kita bicara sifat mahmudah ni. Taubah adalah ketaatan hati. Maka rukun taubah pun hati. Nabi kata at-taubatun nadamah. Taubah ialah menyesal. Menyesal duduk di mana? Ni, di hati. Bukan duduk di mulut, di hati. Itu rukun utama taubah. Kemudian hati kena azam bulat, tidak akan mengulangi kembali dosa tu. Azam bulat di hati, tidak akan mengulangi. Pun hati. Itu taubah. Ibadah hati. Ketaatan batin. Hak ni pun terkadang tanpa ilmu tak kena taubah. Apa dia taubah? Kena perbanyakkan istighfar. Taubah wajib ijma' ulama. Istighfar apa hukum? Kita perbanyakkan istighfar apa hukum? Sunat, itu zikir lisan. Itu zikir lisan. Disunatkan perbanyak istighfar. Itu zikir lisan. Apa hukum kita perbanyak istighfar? Sunat, jangan salah faham pula. Perbanyakkan istighfar, tapi itu bukan rukun taubah. Banyak mana istighfar sekalipun, jutaan istighfar sekalipun, tapi kalau rukun taubah tidak dilengkapkan, tak panggil taubah pun. Ada orang faham pula semayang sunat taubah. Ada orang faham pula taubah ialah semayang sunat taubah. Oh, tu lagi jauh begitu. Semayang sunat taubah tu pekoh. Ni kita bicara tasawuf ketaatan batin, ketaatan hati. Semayang sunat taubah pula hukumnya sunat. Memanglah semayang sunat taubah hukumnya sunat. Takkan semayang sunat taubah hukumnya wajib, kan pelik pula nama dia tu. Jadi semayang sunat taubah hukumnya sunat. Taubah wajib ijma' ulama. Maka semayang sunat taubah itu bukan taubah. Itu bukan rukun taubah. Tapi disunatkan kita semayang sunat taubah. Tapi itu bukan rukun taubah. Mana jauhnya sampai ke taubah tu apa benda pun tak tahu. Ingat ke taubah ni? Zikir lisan. Astaghfirullahalazim. Itu zikir lisan. Taubah ketaatan batin. Tapi jangan salah faham lah. Kita dituntut perbanyakkan istighfar. Tapi hak rukun utama taubah menyesal di hati. Kemudian perbanyakkan istighfar, tapi taubahnya duduk di hati. Pada ni menyesal, itu rukun utama taubah. Tapi perbanyakkan istighfar, jangan salah faham. Tapi kalau istighfar tidak ada sesalan di hati, tak panggil taubah. Kemudian nak sesal di hati daripada apa? Daripada dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa? Balik kepada ilmu. Itu jalan dia. Itu jalan taubah. Dan insya-Allah lah kita ni memang sentiasa dengan ilmu. Kemudian kita sekarang ni nak tahu pula apa dia rukun taubah. Nak tahu hukumnya wajib ijma' ulama, wajib bersegera. Apa dia rukun taubah pula? Dosa pula, dosa ada berapa jenis dosa? Satu jenis dosa tu apa rukun dia? Ni ilmu yang kita duk pelajari.
Maknanya kita dalam belajar fardu ain, kita dalam bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita belajar fardu ain inilah dalam kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum taubah wajib ijma' ulama. Kemudian kewajipan taubah ni wajib dengan bersegera daripada segala dosa, sekalipun dosa yang kecil. Dosa yang kecil pun wajib bertaubah juga, atas pandangan muktamad, atas pandangan kebanyakan ulama. Ada pandangan ulama menyatakan bahawa dosa besar wajib bertaubah, dosa kecil dengan kita perbanyakkan amal-amal kepada Allah. Nabi memerintahkan watbi'il sayyi'atal hasanatamhuha. Nabi kata iring oleh kamu akan kebajikan, iring oleh kamu watbi'is sayyi'atal hasanata, iring oleh kamu akan kejahatan, akan kebaikan. Nescaya kebaikan akan menghapuskan dosa kejahatan kita yang kita lakukan. Ini dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam, tak wajib bertaubah pada setengah pandangan. Cukup dengan kita perbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pandangan muktamad, pandangan kebanyakan ulama, daripada segala dosa wajib bertaubah dengan bersegera, sekalipun dosa kecil. Dosa kecil pun wajib bertaubah juga. Ini pandangan yang muktamad, pandangan kebanyakan ulama. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula, sekalipun berpuluh-puluh tahun lamanya melengahkan taubat. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Ada Mu'tazilah pula sininya, yang berkata mereka itu dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa. Mu'tazilah melambatkan taubah bukan satu dosa yang lain, bukan satu dosa. Maknanya kalau berpuluh-puluh tahun melambatkan taubah, dosa melambatkan taubah tu sudah jadi trilion dah kali. Tidak. Ahli sunnah melambatkan taubah satu dosa, tapi dosa tu akan jadi besar dengan melambatkan taubah. Mu'tazilah dah melambatkan taubah tu, dosa akan berbilang-bilang. Satu dosa, setiap saat dosa akan satu. Dosa apa? Dosa melambatkan taubah. Contohnya tinggal semayang, dosa stokor tu tak gerak dah. Melambatkan taubah ni satu dosa. Tu kata trilion tu. Tak disebut bilion dah, trilion dah. Dah? Setiap saat satu dosa kerana melambatkan taubah. Ini di sisi Mu'tazilah. Di sisi Ahlussunnah melambatkan taubah satu dosa, tapi dosa itu akan tetapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang masa, berlebih kurang panjang masa melambatkan itu. Hati Ahlussunnah. Jadi mana satu dosa, tapi dia akan bertambah besar kerana melambatkan taubah. Jadi kalau tanpa taubah, dengan mengekali jahil fardu ain, bab dosa tak ada bicara bab dosa dah. Hak dosa besar mengekali jahil fardu ain, dosa besar yang lain. Dosa besar pegangan terpesong, dosa besar yang lain. Dosa besar semayang tak betul, dosa besar yang lain. Dosa besar riak, ujub takut, dosa besar yang lain. Dosa besar kerana melambatkan taubah, dosa yang lain. Dosa kerana tidak zuhud, dosa yang lain. Dosa kerana tidak ikhlas, dosa yang lain. Kalau tidak dimulai jalan agama dengan ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf, apa kata orang sekalipun tak ada jalan lain kita nak jalan agama melainkan kita belajar fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Tak ada lain kok fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf.
Macam ilmu agama ni hanya sekadar fardu ain tauhid fiqh. Betul, ilmu agama Allah ni luas. Tapi dimulai dengan ilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Ajar fardu ain saja je. Tak apalah kita ajar fardu ain saja, dia mak ajar fardu kifayah sebab dia sudah lepas fardu ainnya. Tak ada masalah. Bahagian masing-masing lah pulanya, tugas masing-masing. Tak sebut fardu ain saja, fardu ain ni kata dia orang boleh kenal dia ni mari ngaji mana ni. Kalau cakap fardu ain je, tak ada lain dah ni, dia kata. Tak apalah, tak apa. Tak boleh kenal. Jumpa ni cerita sungguh ni, jumpa tempat karantin hari tu. Hari tu jumpa kat karantin. Cakap dia pun tanya ngaji mana. Oh, kena-kena sama ngaji. Berapa? Cakap tu fardu ain. Dia ni ngaji tempat sama ke? Dia pun tanyalah. Mana pun ni tempat karantin tak kenal, tapi kenal lah lepas tu muka tempat karantin lah mana hari tu. Kenal molek lah. Lepas tu selain pula, sejalan pula, tapi macam mana jadi dalam ramai-ramai tu pergi cari tu. Sebab dia cakap fardu ain, dia kata. Masa dengan ramai-ramai, dia ni jadi kenal tu kenapa? Atas nama fardu ain. Siapa gitu benar. Betul lah kalau kata macam-macam tu. Fardu ain. Macam ilmu agama ni fardu ain saja. Ada? Saya ngaji pondok. Ngaji pondok ni ilmu fardu kifayah. Siapa kata fardu ain saja? Tapi ngajar kampung ni kalau kita tahap kita nak mengajar, tahap kita reti fardu ain, kita ajar fardu ain. Orang nak ngaji fardu kifayah, cari guru hak alim fardu kifayah. Gitu je lah. Ada ni. Tapi tak ada. Kita nak balik pada jalan agama, dahulukan ilmu fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Itu jalan akhirah, jalan agama untuk dapat tuah untung pada hari akhirah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.